Macam Mama kalau kau Umar rasa lagi memondan lah. Aku dah agak. Kat rumah dia lagi adik-adik. Ya, kalau dekat depan mak bapak aku pun dia memondan, apa lagi dengan kawan-kawan serumah yang begitu aja. 5 kali Tapi bila jumpa tu memang maximize the time lah. Contoh macam 2 hari, 3 hari. Bukan yang tu. Pantang gesek, cok. Bagi aku layak lah. Oi, dia handsome. Bukan masih macam Lah tambah lagi tadi 600, sekarang ni 800 komen. Setuju kan, cok. Pasal sukan tu 5 komen je tadi. Alright, Assalamualaikum. Yeah. Assalamualaikum semua viewers. Thank you for watching podcast Tinker. Welcome to podcast. Welcome to podcast. Dia. Podcast. Okay, bunyi dia lain. Anyways, Haikal, how are you? Fine. Busy sikit lah. Sejak jadi ahli muzik ni. Show mata lah. Sumpah Kau Haikal macam sekarang Jamal ahli. Udin kan? Ha? Macam Jamal Udin kan? Macam Udin. Tak ada, dia macam Adib Naha tadi. Sial lah. Apa ni? Okay, so yes, macam mana sekarang selain daripada ahli muzik? Biasa-biasa aja, tenang-tenang aja. Untuk sebab sekarang busy dengan ada mungkin show digital lain kot. Yang bakal muncul, ada 2 bakal show muncul, iaitu Caca Marba, sebab sebelum ni main kat Gempak TV je. Okay. Mungkin akan berada di kaca handphone anda di Tinker Studio. Ui, dia orang banyak job ada orang Caca Marba ni. Macam-macam job kan. Kita lah ada, TV ada. Guest kita pun salah seorang pemain muzik. Oish. Guest kita ni. Dia orang nak bouncer tak? Kau macam mana sejak call Hello tak respect betul lah kita guest. Oh, tak respect show terus. Ini Tak, kau biar- live show ni. Adik tahu dekat belakang, dekat Adib Naha. dekat Weh, lama ke kita tunggu dia jawab telefon ni? Aku tak tahu lah. belakang. Aku tengah fikir nak letak ke tak nak. So, yes, whatever lah. Aku malas lah kau nak join kita punya podcast. Dia join lah. Kau tak nak, sudah pergi balik. Kak, ada soalan kau tadi? Soalan aku, kau macam mana pa weekend ni? Weekend lah, week ni. Okay, aku actually kan, bila aku tanya kau tadi macam mana apa cerita apa semua, nanti aku takut orang ingat kita macam lama je. Padahal minggu ni ada lagi. Faham tak? Cakap dekat Minggu lepas mic. ada lagi. Minggu lepas ada lagi. Maksudnya kita macam setiap minggu ada, tapi macam kita jadi gaya kita macam podcast dah lama. Macam balik. Agak lah, zaman tak keluar. Apa? Tak, Kak, kalau korang cakap, dengar tahu kat sini. Kau jangan nak berbisik pun. Aku dah kuatkan tau. Ya Allah, kan kita punya guest hari ni memang macam tetamu istimewa tapi bengap. By the way, kalau korang nak dengar, kalau data tak cukup, boleh dengar dekat Spotify. Betul, Cari sambil je drive. podcast Tinker, dan jangan tengok video sambil drive, hanya Betul. dengar sahaja. Betul. Dan Malang tidak berbau. Malang Minta tak dijauhkan, but yeah, just be safe. just be safe. Okay, so kita nak kenalkan kita punya guest hari ni. Guest kita Kombinasi sebenarnya aku rasa macam tak kena, tapi sebab dia orang serumah, so aku macam okay lah. sebab tu kita panggil, sebab serumah senang. So kalau dia nak balik pun balik sekali. So tak ada alasan untuk tak datang. Dia orang tak bawa kereta datang. Bawa, sebab tadi masing-masing ada girlfriend kan, tapi tak apa. Bapak random tu. Okey, kita perkenalkan guest Apa kaitannya? Kita kenalkan guest kita hari ni ialah Faiz Faiz dan juga Masdo. Faiz Masdo dan juga dan juga Syafiq Nana Rogaya. Syafiq apa? Okey. Cuba sikit. Janganlah. Janganlah. Okay, so yes, mana yang tak kenal, Faiz ni adalah seorang editor. Kau edit show apa? Jom movie. Jom Movie yang korang tengok dekat Astoria, correct? Astro Citra, dia punya Astro channel Citra. kan? Oh sorry, Citra Astro dengan Citra Ria. dengan Ria. Yalah Okay. dua. Ria dengan Citra lah maksudnya. So okay, dan Syafiq pula adalah salah seorang kita punya Kem apa tunggak belakang tabir lah maksudnya. Tulang belakang. Dia bukan. Tulang belakang Dia lah, dia buat betul. macam-macam, tapi lalas dia suka shoot juga. Saya rasa sebab Dia cuma belum jadi artis je sekarang. betul? Tak ada job lagi ke? Tak bunyi. Oh. Okay, so Soalan aku yang pertama. mm-mm. Best tak jadi duduk serumah? Tak, sebelum tu Tak juga. kita- Tak, bukan soalan tu Boleh. Soalan tu aku ni. Kau Tapi setuju? sebelum tu dia orang dah belum bagi nama episod lagi. Oh ya. Sorry. Okay, so ya, setiap guest akan bagi nama episod sendiri dekat kita orang punya podcast. Seperti contoh Nazli dengan Reza, episod dia Tenang-tenang aja. tenang-tenang aja. So kau tadi aku ada dengar satu catchphrase dia bagi tadi, Syafiq. Let's go. Tapi kena dalam sikit macam mana? Let's go. Let's go. Gitu. Let's Dia go. ajak lah, mari lah. Sebenarnya ini subliminal promote untuk Masdo. Let's go. Aku cool. Let's go. Okay. Alright, so yes, hari ini kita punya, ini topik yang aku cuba, kan aku cakap dengan kau, topik ini aku memang nak anjak sampai episod ke-19 ke, ataupun
Apa? Okey. Ni topik jiwang cinta. Berkenaan dengan cinta ni. Tapi oleh sebabkan macam Cinta, diorang ni perfect untuk sembang sebenda ni. Sebenarnya Syafiq dah terperangkap. Dia macam nak menyesal lah. Dia macam dah menyesal sikit. Dulu aku dengar tak ada pasal cinta podcast ni. Yelah, kan aku Ada. cakap aku tengah explain lah ni. Mula aku ingatkan je. Habis tu apa? Okey, tak apa. Okay, kau nak cerita ke tak nak pasal Tak cinta nak. kau? Okey. Cerita Fik. General je. Dia general je. general Tak ada lah. sampai Bukan orang lah. tahu IG dia apa. Unless kalau kau sendiri letak kat IG. Alright, so okay, so basically soalan tapi masuk balik kat soalan dengan kau tadi. Best ke jadi serumah tuan Okay Fik. housemate? Best lah tengok Faiz Bonggil dia. Oh my god. Korang betul tak ada tengok. Kenapa aku nak tengok ya agaknya? Asyik tengok Mawar je tengok. Sadar sikit lah. Aduh, Pak Liam. So dia kita Baik, okay. Faiz pun gigi mah. Weh, korang perlukan konten berapa lama? Kenapa? Kau nak balik? Kau nak balik Tak, lah aku ke? rasa tak cukup konten. Cakap bekerja tak ada konten kan. Oh tak. Ini bukan episod kau je. Episod sebelum ni semua macam tu. Kita orang bagi konten tu untuk tulis dekat ni je. Tapi semua dalam tu sembang tak. Kalau Mat dengan Adik boleh survive dengan tak ada konten, Yes. korang boleh. Takkan korang tak boleh. So yes, kembali kepada soalan. Cuma Okey ke dengan tak? adik tu. Korang serumah. Korang tak pernah serumah kan sebelum ni? Tak pernah. Tapi dah kerja sini bertahun-tahun. What makes you finally decided to like macam duduk serumah ha? Sebab kita nak menyelamatkan Mawar sebenarnya. Daripada tengok dia mula perangai ni. Ini perangai Okay, dia. okay. tak Apa perempuan. fakta yang kau boleh berikan? Kau nak- Mawar pernah borak dengan kita orang. Okey. Aku penat dah dengan Syafa hari tu. Kau walaupun kau pergi gym aku boleh seligi kau kat sini. Bila dah rasa kesian tu, aku dengan Faiz pun macam, okey Mawar kita cari rumah, kita orang selamatkan kau daripada, dia tak nak sebut siapa lah. Selamatkan Mawar. Kau pun sebut tadi ke? Jangan harap aku nak belanja kau lagi sotong apa ayam masak merah mak aku. Jangan Ui, harap. Itu baik. Tapi itu baik Macam punya konten itu Itu baik. Jangan masuk. Sikit je kau tunggu sekejap lagi. Kan awal dia kan macam okey Syafiq jawab. Dia dah jemput engkau lah. Dia diam je. Tapi apa okay, korang housemate pun 5 Empat. 4. Oh, Aswad. 5 hantu package. Itu rumah kau. 5 je tak? Kadang-kadang Adib. Kadang tamu. Adik Oh, adik tetamu tetap. Adik tu macam cleaner lah, macam amah lah. Tapi okey. Apa perangai buruk masing-masing yang korang perasan? Yang tak terlampau censored lah, yang perangai buruk yang boleh sembang dengan orang. Dekat sini aku buka peluang untuk korang bahan mawar. Bahan Tak mawar, ada. Aswad. Korang tak ada kat sini. Tak ada. Dandan aku orang. Tak, Perfect serius. for each other. Selekeh. Ada. Dia perangai pelik sendiri ke perangai pelik? Tak kisahlah perangai pelik yang Yang kat kau rumah. nampak ah. Yang Okey, kat kau office nampak tak apa nampak. benda pelik yang mawar ni kat rumah. Yang kat office tak nampak, tapi kat rumah nampak. Tak ada je. Mawar pakai kain Tak ada, pelikat tak ke? ada. Alah, tak kisahlah tak perbuatan ada. ke, suka kau hidung ke. Macam Capik suka kentut dekat tangan FIFA ke. Macam tu lah. Macam Mawar kalau kat rumah aku rasa lagi memondan lah. Aku dah agak. Kat rumah dia lagi adik-adik. Ya, kalau dekat depan mak bapak aku boleh memondan, apa lagi dengan kawan-kawan serumah yang begitu aja. Dia memondan. Dia memondan, okey contoh memondan dia akan buat Dia apa? akan membebel dia kalau orang tak siram pokok dia tu. Pokok- Daun dia tu. pokok dia dia- ibu lah kat rumah tu, ibu. Tapi kalau pokok dia sendiri siram lah. Tak lah, macam kita orang ni ambil take turn lah. Oh, take turn jaga pokok dia. Orang kat rumah. Kau apa nak ambil take Orang kat turn? rumah Apa? systematic. Apa benda nak Kami kat bersistem rumah kan? ada jadual lah. Dah buat jadual. Aku nak tengok betul Kalau ke Hari tak. Isnin dengan Selasa orang ni. Isnin sapu ni, sampah. buang sampah. semua. Hari tu. Menipu lah. Serius. Tapi Ada actually- jadual? actually Dekat aku belakang selalu- pintu. Aku selalu je pergi macam rumah dia orang kan. Sometimes singgah ke apa ke. Rumah dia orang bersih. For rumah bujang. Betul. Aku masuk kan terkejut kat lah. Aku ingat mungkin dah tempat isap rokok ke, bersepah ke. So, siapa paling rajin? Tapi Sepeda, aku atas baju. aku kat rumah dorang ni, penyambung kerja ni rumah yang ketiga aku duduk ah. Ni rumah paling bersih. Sepanjang kau kerja Aku H-Life. sini, sebab dia ikut Sebab ikut dia, orang, dia, siapa dia yang kau cakap, duduk. Mama cerita aku pasal kau. macam aku bukan tak bersih. Tapi aku jadi suka tinggal lah. Tinggal. Penyepah. aku jenis bujang sikit lah jenis. Faham, Kalau tak kisah Dia sangat kotor dengan penyepah lain. Lain. Dia kalau penyepah contoh baju tak lipat. Tu Ah. kan kotor. Benda macam tu lah. Suka penyepah. tinggal. dia tak ada macam apa kencing tak flush, tu tak. sampah Okay. tak buang, siapa tak buang. Defend diri sendiri. Dia tengah defend diri sendiri. Tu Aswad lah, tu Aswad lah. Okey. Cakap orang tak ada je. Aku cakap tak ada. Sebab apa? Aswad tak ada, tak datang kerja ni. Okay, so basically siapa paling rajin kat rumah? Paling rajin aku ada dua lah. Kalau yang tengok yang paling pengembangan bersih Syafiq lah. Kalau paling rajin yang saya mak-mak ni Mawar. Okay, kau apa dia?
Aku menghiburkan dia orang. Sambil kita orang masing-masing ni. Pak ingat. Yeay. Sapu itu lah. Itu function aku. Tak, aku tanya Aswad abang macam ni. Kan macam dia orang tak suka Aswad Kau kan. tak suka ke Aswad menyendiri buat kopok kat dalam bilik? Aswad muda lagi. Ah. Dia jarang ada masa kat rumah. Wah, Aswad banyak Oh. menyundal kat Kan luar kita lah. orang muda dulu pun macam tu juga. Oh, ni nak masuk pak cinta ni. Betul. Oi, pandai dia Oh. link kepada kita. Aswad tu macam aku duduk rumah sewa mula-mula dulu. Maksudnya Jenis macam rumah tempat tidur. Rumah tu tidur je. Oh. Malam pukul tengah malam je ada. Betul dah tak ada. tak Kita ada. dulu macam tu lah. Faham. Dia balik paling last, dia keluar paling awal. Ke dia tak masuk dengan korang? Sebab dia mungkin kubat korang. Dia cakap aku. Betul dia masuk lah Tak, dengan tapi Tapik sebab tapi sebelah, dia cakap aku dia terasa capik dengan Mawar. Pula. Tapi dia cerita kat aku, Asad lain pula. Aku terasa dengan Chong. Okey, aku tak nak. Masalahnya kisah rumah dia orang ni. Kita orang okey. Jadi kau korek sikit semua keluar. Tak ada, kita orang semua okey. Okey. Okay. Tak, kau pernah duduk rumah sewa apa? Aku sepanjang hidup Orang aku. bujang. Dengan Tak, member-member. aku menyewa dengan Mawar. Sepanjang aku menyewa Tak rumah. pernah duduk rumah tutup bujang tu lah. Aku pernah duduk rumah seorang. Sebab aku tak nak share dengan orang. Kau kan? Aku tak pernah. Aku pernah Kau main handphone Bukan, ada bunyi. Aku pernah cuba sebab tu aku kerja T3. Sudah Masara dengan Gombak. Jauh sikit. Tak dah jauh mana Abik. Dekat Tapi je ada lah. Dekat je lah. Betul lah. Oh, Maksud- selalu pergi ke? Tak lah sebab dulu intern kan. Dia intern sana. Aku yang jumpa Capik tu. Korang kerja lah kawan lama. Aku intern sama dengan Capik. Aku Sama tak kawan. timing, Sama timing. Aku kenal dia pun time main bola. Baru kenal ibu Abi. Budak midfield ni keras kan. Betul, Capik ke punya. Bantu lawan. Kena band kan? Sedara sekarang kita tiga. Sedara dulu. Tiga jangan tu. Intern. Tapi Kau kena ingat kau kat mana sekarang. kau kat Astro tau. Sayangi dirimu. By the way, Okey. aku pernah minta bapak aku nak duduk luar. Nak duduk bujang lah. Beli kari tapi bapak aku tak bagi. Tadi tu lah sebenarnya aku teringin lah sebab masa kita belajar kan. Itu kira duduk rumah bujang lah belajar. Tapi belajar dengan kerja lain kan? Oh sebab tak berduit. Tak berduit lah. Sebab kalau belajar kau macam Oh bonding tu. Tak dia Satu cara- rumah tu kau ada sense of ownership sikit. Kalau rumah, kalau apa ni hostel kau macam ini memang asrama. Whatever lah kan. Semua orang duduk sini. Macam tu. So maksudnya kalau contoh aku tak pernah duduk dengan orang, maksudnya menyewa lah dengan orang. Lepas tu aku menyewa. Korang pernah rasa situasi tu kan, first time menyewa kan. So benda apa yang kau boleh takut pasal nak masuk ke rumah tu? kalau aku hantu lah. Actually bukan kau, aku rasa semua Semua orang. orang. Semua Aku orang. hantu lah walaupun saya aku takut hantu. Selain tu taklah, selain tu macam human antara manusia dengan manusia lah. Oh, orang Bukan lain. dengan alam gaib. Tak dengar. Oh dengar serumah lah. Tak Ya. maksudnya apa kau dulu kan mesti pernah jadi first time Ah, penyewa. So apa yang kau risau sangat, yang kau takut bila masuk? Aku benda tak boleh ngam lah. Sebab hari-hari kau akan jumpa orang Betul. yang sama. Tapi benda tu juga yang buatkan aku duduk sendiri. Duduk seorang. Takut tu kan. Dia kalau kau nak tahu perangai orang tu sebenar dia, kau duduk kat rumah dengan dia. Oh baru tahu perangai. Oh, Walaupun dia. kau kerja sekali dengan dia, bila kat rumah dia lain. perangai tu akan lain. Baru kau nampak true colour dia. So, Mawar Kau modern nampak lah. Mawar punya tahap modern. Dia kat office macam ni je. Ya. Dia sekarang. Ya. Tapi dia masih tak nak mengaku kan. Aku bad mood Dia teruk. kat rumah tidur pakai kain batik. Oh, kain batik. Kain batik. Kalau air Kamil pakai baju kelawar. Dia keluar. Dia ada hari je. Sebab air kami dia macam nak belanja sikit lah. Aduh. Oh, okey faham. Okay, akan dia pakai baju kelawar. Kau bayang dia pakai baju kelawar tu. Baju kelawar ke jubah? Baju Jangan kelawar, macam baju- setan baju lah. Baju kelawar. kelawar aku punya baju setan. Baju kau lah apa? Itu untuk wardrobe kau. Tak hilang satu. Oh my god. Patutlah hide betul. Hide betul. Weh, korang tak tahu nikmat baju kelawar. Okay, but then. Yes, salah satu aku Kau tak rasa. tahu kan nikmat pakai plekat tak Aku pakai apa-apa. Aku pakai je, tak plekat. best. Ha? Aku pakai je, tak best. Kau tak boleh sebab melekat-lekat ke? Tak, dia Aku tak takut- selesa naik ke atas. kan. Kau takut bangun pagi tak tahu kau plekat tu ke mana? Tapi Mawar pernah. Mawar pernah, Mawar tadi aku dah nampak nak bilik dia dulu. Kau buka dah kejut dia. Aku dah, okay, tutup. Dekat atas tak apa. Dia yang jenis kain Kat tutup pusat. muka. Pasal apa tutup muka, takut muka bawah tu yang nampak. Aku tak tahulah. Muka surat yang bawah tu aku tak sure. Okay. Apa dia kita bahan mawar kat sini? Okay, 10 minit pasal mawar je. Kita go to serious Ah, note okay. lah. Okay, by the way, korang berdua ada girlfriend lah? Cor Dia tak- tunang, cor tunang. Cor tunang. Okay, Ah, cor tunang. girlfriend Sorry. tunang. Girlfriend. Macam Syafiq, girlfriend jauh lah. Tak Macam ada, biasa lah. jauh lah. Jauh lah gila. Jauh lah kalau 200 Yelah. km. Macam Lebih. lebih ha. Ha. Lebih. Cor, kau punya tunang jauh ke? JB. Wah, jauh juga Dekat lah. sikit lah daripada Syafiq. Aku kira aku jauh sikit je. Jauh sikit lah. Sikit je. Yang biasa kan setulang dengan sungai.
Tulang Tu ingat Bapak makan. tempat rempitnya. Sedap loh nasi goreng dia. By the way. Okay, sebabkan korang berdua mempunyai teman istimewa yang jauh. Aku nak tanya pasal LDR. Tu LDR kan? Dia angguk. Long distance. Ya, yang Hakim. Ya. Ya. Kau setuju betul lah dengan LDR tu. Okay. Berapa lama korang LDR? Kau Habib apa? Macam aku sekarang, kalau sampai sekarang 2 tahun setengah Daripada awal lah. daripada awal. Cor. Aku dengan dia. Yang start LDR lah. Mungkin macam kau couple masa dekat mungkin kat KL 2 tahun. Tapi nak yang time jauh tu berapa lama? Tak, aku memang kenal dia daripada dia mendiam kat sana. Oh. LDR sampai sekarang. Macam mana kenal tu? Dia panjang nak cerita. Okay. Janganlah tanya macam mana kenal. Tak, dia Bukan. Aku nak tahu. Dia Dah bergenang kan tu. sebab lah. Dah lah lama tak jumpa. Sabar. Baju Sikit lagi. pengantin pun Sikit lagi. Asing. Tak, bukan sebab aku pelik. Daripada Teluk Intan, JB jauh. Sebab dia kawan bini Kani. Oh. Aku kawan dengan bini Kani tu, aku pernah tengok dia pernah hiking dengan Kani. Oh. Kani tu mak hiking tu tak, dia naik berogang. Tak sangka. Lepas tu aku tengok, aku tanya lah. Tanya. Cerita pandang pertama dekat phone lah. Oh, kat phone. Macam mana? Instagram lah tu. Instagram. Macam mana kau try? Macam mana kau macam mana dia nak try? Try lah. Dia nak macam mana? Macam si Adib through cousin bagi surat. Bagi surat. Adik dia paksa tu. Kau nak dia Itu beza adik dengan Kau nak dia Cok. sebenar kan. Dia guna makcik-makcik dia untuk morat bini dia. Dia punya sembang. Dia Dalam sembang. episod dia handsome Dia gila. paling handsome. Dia paling Dia kacak. paling handsome. Kalau macam kau sama macam Adib lah. Maksudnya true friend. Kani lah. Kani. Tapi Tak, aku tapi Kandi dengan bini dia tak ada bukanlah tak ada langsung menyumbang tu. Okay, aku try sendiri lah. Cuma nombor pun aku tak minta dekat orang. Oh, try lah. Gentleman kau macam. Aku mesej semua. Tengok sikit tepi tahu lah. Ha. okey, kemudian. Cakap kau sikit, Col. Kau minat dengar ni. Bergenang kena faham. Janganlah sebab sangat. Tapi aku kawan je lama dengan dia. Oh, kawan lah. Oh. Okay, kena friendzone lah. Ya. Kau pernah cerita dengan aku. Sebenarnya kawan sebenarnya kena friendzone lama lah. Lama berapa tahun tu? 2 tahun lebih. Ui, lah. lama koyak. 2013 ke apa? Aku teka je tahun. 2 Tak, tahun. okey. Masa tu kau dah dengan perempuan lain ke tak? Masa Tak, 2 tak. tahun Wah, kau nak post. try. Oi, Ni mama lalu. Kau tahu tak dia mengumpat kau 10 minit tu kau tak? Percaya. Pasal kau pakaikan batik lah, baju kelawar lah. percaya. Okey, dah. Kau Dah. kita sama kau Umar, okey? Okey. Kemudian Kat mana tadi? kau kena friendzone, kau kawan dengan dia dulu. Aku try je. Try. Dia tahulah aku kawan. Aku jenis bukan macam kau tanya, "Mu dapat nombor?" Tak, aku minta kat dia, aku DM. Lepas tu tadi bila dia tanya aku siapa, aku tu lah cakap aku kawan Kani dengan Nisa. Tak ada aku macam adalah. Saya minat kat Tak acah-acah misterius lah. Itu aku tak gitu. Lepas tu dia Tak macam misterius. lepas tu aku try. Maksudnya dia tahu kau memang suka dia dari awal. Tetapi dia friendzone kau. Aku tak ada direct terus. Aku jenis apa nak cerita kan. Aku jenis okey masa mula-mula kenal lah. Give up. Masa mula-mula kenal lah. Panjang sangat lah. Yelah kau tak pernah jumpa dia. Aku hanya mesej je apa semua. Lepas tu tak adalah aku terus macam cakap saya suka awak ke tak. Itulah tapi aku dah boleh tengok gaya dia reply tu. Kau tahu kau di friendzone kan. Maksudnya reply sepatah-sepatah gitu. Faham. Nak tidur lah, apalah, nak Tidur mandi lah. Lepas tu kau titik kejayaan kau. Kau lagi yang tanya soalan. Tapi biar ada. Biar ada dulu. Dia sejenis yang dia buat masa dia lupa kan. Masa dia buat lagi lah. Kau tunggu lagi. Aku titik kejayaan Yalah, maksudnya berjaya mencuri hati. Daripada friendzone tu. Menjadi tak friendzone. Okay, sebelum ada apa-apa, okay, bukanlah kalau couple je budak tu kan. Sebelum aku yang jenis sembang nak ke kahwin tu, aku pernah jumpa dia sekali. Oh, pernah jumpa. Tapi jumpa tu masa kawan je. Masa aku jumpa kawan, aku jumpa sekali sembang-sembang semua. Lepas tu bila dah lepas tu, aku tengok dia macam respon sama je. So memang kalau dah jumpa, maknanya tak lah kan. Koyak lah. Lama-lama tu barulah. So dia cakap sebab aku seorang yang penyabar.
So masa kau kena friendzone tu, kau masih lagi message dia, text dia semua lah. cuma Masih live macam kawan okay lah. aku cerita last dia sebab aku tengok orang lah kawan-kawan aku juga. Jenis macam nak try perempuan, tapi baru macam perempuan tu jual mahal sikit dah give up. Faham. Macam aku last sekali aku message dia direct je. Aku cakap aku dah lama sangat berkawan dengan dia apa semua. Aku cakap dia aku ada harapan tak dengan dia. Kalau tak ada aku Back off lah. buat apa nak tunggu kan. Ui, ya Allah. Matang. Kau tengoklah kat Matang. bagian komen je gini. Dan Sabar lu. Tak habis cerita lagi. tak, dia lepas aku cakap tu kena friendzone juga. Aku ingat pun betul cair pun. Mama ni jangan Weh, teruk sumpah kau ingat dah dapat dah. Belum lagi. Belum lagi Sampai aku dah tawati lah. Betul? Tawati itu dah lama baru dia datang balik. Dia datang balik. Dia datang kat kau sebab apa kualiti yang kau ada. Dia kat aku ayat cerita senang je. Apa dia kata saya tak nak kawan lama. Kalau awak dengan saya jumpa mak ayah saya. Ui, Drama lama. Melayu. Tak Itu apa style masalahnya lama gila nak sampai part tu. 2 tahun okey. setengah saya tak nak kawan lama. Padahal 2 tahun setengah tu tak kawan dah. Tapi tetap kat saya tak nak kawan lama. Daripada yang kau tengok gambar tu sampai dia cakap tadi ni berapa tahun? 2 tahun lebih lah. Lama. Lama. Perit tu. Lama siut. Aku dengan dia kebol serius sembang yang serius. Sembang yang Nak ke bukan berjenjang? betul kawan. Tahun lepas lah. Tahun lepas 2018. Tahun lepas aku jumpa family sekali, dia jumpa family aku sekali. Lepas tu sembang-sembang. On tunang. Hmm. Macam tu je. On tunang Mudah, ke 35 99 Maksudnya bulan. dia memang bercinta tak lama lah. Okey lah. Tak, sebenarnya technically dia tak bercinta pun sebab dia tak ada momen-momen tu sebab dia kena friendzone je. Ya. Maksudnya mungkin Nak penyabar apa semua. Friendzone lagi. tapi Tuhan cakap, Tuhan dah cakap orang yang sabar ni akan dapat betul. kemanisan daripada hujung-hujung. Tengok sekarang dah kahwin dah. Tahniah. Sabar tu ada manisnya. Tapi aku respect lah. Maksudnya Sepatutnya itu nanti tajuk. sebab kalau macam aku pun, aku kalau perempuan tu dah malai layan, Caw caw dah. kan. Kau pun macam tu Epic? Jauh lah kalau orang dah tak nak layan. Oh. Pernah kena macam tu tak? Saja korek. Pernah ke kena? Dekat sikit dengan mic baru jawab. Tak pernah. Okey, tu macam cerita Caw. Kalau macam cerita Cafiq macam mana? Macam mana berbalik pada soalan yang pertama tadi, macam mana start LDR? Memang macam mana start LDR? Macam mana kau kenal Kenal apa dia ni and girlfriend dia kau ni? LDR. Okey lah, dulu aku buat program AM Live. Okay. Lepas tu dia kawan Nina Nadira. Okay. Lepas tu Nina ni jadi guest untuk AM Live. Dia datang, dia teman Nina apa Lepas semua. Lepas tu aku rasa macam handsome lah Acah-acah. Semua pernah lalu. Dengan kan, kacaknya. macam kau Nina, okey duduk kat sini bagi tempat semua. okey. Cinta lokasi kan kau ni. Tapi masa tu dia memang tak layan aku sangat. Oh, okay. Pun tak nak ke? Okey, Macam adakah mesej lah. time tu engkau nampak dia okey, ni macam aku suka dia sebab something ataupun kau macam casually kau Nina okey. Tak, memang aku rasa macam Memang cantik Okay. lah On macam lah. maksudnya Tapi memang kau spark lah. pernah nampak tak gambar awet kau tu dekat IG Nina sebelum tak, tu? aku memang tak pernah Tak, first time nampak dia masa dia datang dengan Nina. Faham. ingat macam kau dah lama usah tiba-tiba macam Tak. dia macam Lepas tu aku selalu macam flirt dengan dia sebab dia dulu selalu datang Malaysia, dia duduk dengan Nina. Lepas tu Okay. Nina selalu buat live kat IG. Ha-ha. Aku macam Perangai Nina, kau lah. Nina. Kalau bukan Nina pun orang lain punya IG live kau pergi. Tapi okey, dia tak tahu malu maksudnya Yelah, dalam mencuba Nina lah, betul dalam mencuba. Nina tu live ada 500 orang ke Ya. 200 orang ke lepas tu dia pergi try depan orang ramai. Berapa banyak agaknya kau punya komen kau bagi Berani kau ke, letak. ah? Ni lah. Kalau nak kita sekali Sembang nak abang. kita jantan kan. Habis tu lepas tu maksudnya macam berapa lama proses kau mengorat tu sampai dia macam okey kat Yes, kau masa Capik ni. aku start Time first tu aku time bet jumpa dia tak kenal kau lagi Tak, sebenarnya. first time jumpa Time tu tak ada live at 3 lagi lah. tak ada. Masa tu bulan 1 dia datang studio. Bulan 3 dah kita orang dah macam Rapat on lah. Rapat lah. Sebab dalam masa 2 bulan tu macam Nina tolong ah. tak, aku memang seorang sendiri semua. Oh, bergerak solo. Solo. Tapi Nina tak cakap apa-apa. Ada macam ada. Tak ada lah, dia tahu aku baik Berapa lama dah kau LDR? 2 tahun 2 tahun setengah aku rasa. Sama macam Chol ke 2 tahun Dia setengah. lagi jauh tu Singapura. Ada plan tak untuk further? Plan untuk further memang ada. Kalau ikutkan macam Tahun depan kan kau ada patutnya setahun kau jaga mama. dah bunyi-bunyi kau nanya tahun ni. Tapi kat dia Tuhan bagikan dia masa setahun untuk jaga mama. Sebab tu Masa ni sebab tu sekarang ni dia Mawar takkan ni. pinjam masa aku daripada girlfriend aku untuk aku jaga dia Tak, sekarang kau ni. fikir adik aku
Ada apa pokok ke apa? Ikan laga dia kena Aku pergi rasa makan. Mawar, Masa kau. aku rasa Mawar dilacurkan oleh dorang. Ya, So doh sekarang nak dalam jaga. masa setahun ni aku Tak cakap sangka adik dengan- aku tak. fish children. Aku cakap girlfriend aku sabar dulu Mawar ada ni untuk aku jaga Ah. setahun. Tapi kau cakap tadi mungkin sepatutnya Sepatutnya tahun macam tahun tahun ini. lepas yang kita cakap okey lah tahun ni untuk So anjak ke tahun depan lah. sebab bila dah dua negara ni sebenarnya walaupun dekat Ya, tapi banyak benda. macam nak kena fikir sama siapa yang nak kena duduk. faham siapa yang nak kena Siapa yang nak hijrah. kena- Kalau duduk sana kau nak kerja apa? Mesti kau mengalah Abi kan. Kalau kau Aku tak slow, slow. Slow je bagi. Aku Alah, tak lah. mengalah. Cuma aku fikir kat arah lagi baik. Okey, lagi baiknya kalau kau pindah kat sana kau nak kerja apa? Ha? Kalau kau pindah Itu yang payah saya. Itu yang kena delay sampai sekarang tu. Benda tu yang Oh, maksudnya kau belum decide adakah kau dah ready nak pergi tak, ke aku sana? memang dah ada dah ni, fikir cuma kalau masa aku je kahwin, timing. Aku akan Kau pindah akan sana. sana Cuma lah. yang menghalangnya nak cari kerja dulu tu untuk Faham. takkan aku nak pindah tapi aku tak ada kerja. Susah lah. Legoland ada kosong. Not even Universal Studios ya. Bukan, tak boleh cakap English kan cakap koi lah. Tak kau mana lah. Kena jangan putih. Tapi sebab aku tak pernah LDR lah. Sebab aku punya dulu ex semua dekat je. Tapi macam mana perasaan LDR tu, kerinduan tu, kau cerita tak dia punya Gelinya metafora? sembang kerinduan ni. kat kau Opal. saja Kau ke? Bukan, saja bukan. nak buat kita orang macam ni. Aku sendiri rasa geli. Tak lah, contoh ini quote unquote quote unquote. Kalau awak 100 meter pun saya rindu. Saya rasa LDR. Kau nak tahu siapa tu? Aku tahu. Siapa? Ben. Aduh. Okay, ni backstory Sorry. Oh my god, backstory. Aku rasa Ben tak aku rasa Ben pula. Okay. Aku rasa Ben tak tengok kot. So maksudnya girlfriend Ben hajar. Nilai je kan. Ya. Kau kena dengar cerita. Dengar cerita dulu. Okay, nilai kau maju. Okay, dengar ingat Hajar tweet Tweet dekat ni, dekat cerita. Twitter. So dia tulis agaknya kalau jarak berapa jauh yang boleh dikira LDR. Lepas tu kawan Lepas kita. tu Kawan dia kawan kita. dia lah. Komen. Kawan kita. Dia komen, kalau awak 100 meter pun rasa LDR. 100 meter yang boleh jalan kaki tu. Keluar faham? daripada mulut kawan kita. Ya. Itu yang aku curious. Kurius. Sebab Okay. sebab macam orang yang tengah hangat bercinta, kononnya dia cakap 100 meter pun boleh LDR, apatah lagi yang beratus-ratus kilometer tu. So boleh Rindu ah, korang rindu ah. Kerap mesti korang yalah paling Bergenang banyak tu. korang lah yang paling banyak korang jumpa kan. Sebab LDR kan. Tapi sebab dia sebenarnya akulah kan. Dia kau tengok kau dengan perempuan tu untuk apa? Sebab kalau aku sebab banyak ni 600 ke komen kita aku, tadi. sebab aku berkawan, sebab sekarang ni aku berkawan dah tahu insya-Allah nak berkahwin kan. So aku tak kisah pun dia tak tahu kita jumpa apa semua. Oh, sebab kau tahu nanti kau akan dapat Kalau just macam kau nak bercinta je, mestilah kau nak cari orang yang boleh keluar kau hari-hari. Betul. Kau boleh kau ajak tengok wayang hujung minggu. So maksudnya bila kau dah ready untuk LDR, maksudnya kau sebenarnya ready untuk to go the next phase lah, fasa yang lain. Dia masa tu kau dah fikir kalau kau ni LDR. Kalau kau rasa macam nak for fun ni buat apa, baik kau cari orang yang dekat dengan kau. Faham. Aku rasa itu problemnya orang yang tak nak to the next phase. Bila dia LDR, dia ambil kesempatan itu untuk mencari orang yang SDR. Short distance. Macam sebelah rumah. Yelah. Dia kan singkat. Aku rasa sebab tu aku. Alamak, aku dah lupa soalan aku tadi. Tapi tanya dulu. Apa kau ni? Tak, aku ada soalan berbangkit tadi tapi aku lupa. Maksudnya Ada bagus ke ada tidak? macam yang kau nak cakap adalah bila apa benda yang kau nak cakap adalah bila kalau dah macam LDR tu apa benda pengisian percintaan tu maksudnya. Tak juga. Soalan aku lain. Tak apalah, aku tanya tu soalan lain. Mungkin aku tanya. Okay, basically apa benda okay. Kalau cerita aku tanya korang, apa benda pengisian korang? Macam maksudnya kerap ke korang kontak, sentiasa SMS setiap masa ke ataupun FaceTime whenever you can. Dia problem dia kau kena contact dia hari-hari lah. Oh. At least macam sehari tu kau call kejap. Problem Problem Sebenarnya. apa? Problem Problem hari-hari ke atau problem
Macam mana? Jauh-jauh dia bagi aku ada baik ada problem dia. Kalau yang baik dia, kau tak adalah selalu sangat nak jumpa dia. Duit kau boleh jimat. Itu Faham. paling top Betul. sekali. Duit kau boleh jimat. Daripada Duit kau boleh jumpa jimat. hari-hari Betul, orang yang dekat dengan kau. Kalau tak dapat pula makan lagi. dapat lah apa partner semua. yang nak berbati yang belah-belah ringgit punya. Tapi yang tak bestnya bila kau macam nak Masa. tak macam kau ada problem ke yang kau nak Faham. kena betul-betul Nak face to face yang betul-betul. nak cerita yang tu jadi masalah. Lepas tu dia punya apa orang cakap sanksi tu lagi tinggi lah. Tiba-tiba kalau kau tak ada kan, padahal kau tengah ada apa kan. Faham. Ada ingat kau tu lah. Tapi tak ada masalah untuk aku sebab aku okey. Kau Maulana? Tu girlfriend aku macam Dia nak mengaku Maulana pun takut. Dia nak mengaku Maulana pun dia takut. Tak, macam dekat Instagram kita nampak Syafiq ada bagi komitmen lah. Maksudnya bila LDR ni is all about commitment. Macam contoh Syafiq kita nampak dia kalau komitmen dia ialah sanggup pergi ke seberang untuk ni lah. Untuk jumpa lah kan. Berkencan. To make effort. Tapi kalau macam Chow sebab Chow bukanlah jenis update Instagram je. Dan kau macam mana kau punya effort untuk to make sure, faham tak? Macam Kau Syafiq ada private IG untuk friends. ada. Pula dah. Friends and family. Friends housemate 4 orang. Walaupun dia 3 orang. So Padahal- dia nak update kat situ. Padahal boleh je sex story tu boleh buat close friend kan. That's why. That's why. Chow, tak lah. Mungkin ada usaha yang kita tak nampak. Boleh cerita. Kau kerap ke jumpa? Macam tu. Aku baru jumpa dia 5 kali. Dalam tempoh 2 tahun tu. Dalam tempoh dulu 4 tahun. daripada dulu aku first date nampak dia sampai sekarang boleh 5 kali aku jumpa dia. 5 kali 5 Tapi bila jumpa tu memang maximize the time lah. Ah, Contoh macam ya 2 boleh hari, go. 3 hari. Bukan yang tu. Tak ada. Pantang gesek, cok. Habis cerita dah. Weh, tak faham. Terkejut aku. Tiba macam Kalau dah jumpa. tak lah maksudnya Selekeh macam ni. maksudnya kau macam contoh kau pergi JB mungkin 2-3 hari lah. Macam contohnya Sabtu Ahad tu memang spend time masa Utilize dia. sama-sama lah. Tapi bagus lah 5 kali je tu. Macam mana? Lagi Macam mana okey lah kita cakap secara dewasa kan. Macam mana kita tahan temptation tu? Temptation rindu kan. Manusia kan memerlukan Dia ada satu 2 sama jenis lain. temptation. Satu temptation Kita macam jangan kau yang tu lah. nak jumpa kau nak jumpa sangat-sangat tu, rasa nak jumpa sangat tu ataupun temptation daripada luar, maksudnya ada orang try apa. tak ada. Setakat ni tak ada lagi. Ya ke? Kau cerita lain lah tu. Tak ada, Pak. Tak ada. Stay jujur punya orang. Kau tak nak campur lah. Tak ada. Kau jujurnya orang Alhamdulillah. Okey. Kau apa Ada. Tak ada temptation. Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada orang nak try kot. Tak Kau orang ada. terlalu macam tak Tak, kita berapa orang memang elok sangat ke macam Bukan, mana? kita orang kalau dah commit tu memang commit gila babi lah kita orang. So maksudnya ada je lah orang kat luar-luar yang nak try. Tapi ada lah. Tak ada. Memang Kalau- banyak, tapi Tak ada orang try kau habis? Masa 2 tahun ni memang tak pernah Orang ada try orang nak try ataupun aku try orang walaupun macam girlfriend aku jawab, aku nak try orang lah senyap ke. Faham. Tapi sebenarnya aku respect lah orang yang menjalani hubungan LDR ni. Aku respect. Aku Kau tak neutral je. Kau neutral. Aku tak pernah. Ha. Sebab tu Tak aku ada, long distance tak ada. kau aku rasa mungkin mesti kalau suami kau Reza kena kerja kat Kelantan ke baru kau rasa. Oi, itu aku tu kira pukul LDR. dinding setiap hari. aku Ah rasa. itu that's why I Mungkin, say. tapi tu lain, tu dah kahwin. Maksudnya kau memang dah ada satu like macam ikatan yang memang Sah. kau boleh majuk. Maknanya apa kalau Kenapa aku nak masuk kalau dia kena kerja tak, luar? kalau jauh tu kau boleh sebab kau dah Aku dah je akan kahwin. jadi meronta ah. Sebab dah kahwin. Maknanya Sebab dah kalau kahwin. kalau belum kahwin tak boleh meronta Tak, lah. masalah bukan tak boleh meronta. Kau kena tahu level. Ni aku boleh cakap sebab aku dah berkahwin. Okey. So maksudnya kau bercinta tu, bila kau bercinta, bila kau kahwin, lain gila babi rasa dia. Lain sangat-sangat. Rasa apa? Oren. Aku tak tahulah sebab Dan kita jambu batu. pasangan aku yang dah berkahwin kan. Pasangan aku yang berkahwin cuma Haikal je. So aku tak tahu macam mana nak cakap. Tak tahu Ali. Tak ada tanya Ali. Dia lagi Intimate. Intimasi tu. Intimasi. Dia macam kau lagi macam intim lah. Bukanlah intim in Faham, a very faham. weird way. Hmm. Intim yang macam hubungan kau antara suami dan isteri tu lain. Kalau kau bercinta, kau tak ada rasa tu. Tak ada Kan walaupun kau bercinta, kalau kita tengok kan lumrah orang bercinta macam alah baby I sayang you. Tak lain, sumpah demi Allah lain. Maksudnya kau way dalam WhatsApp.
Woi. Tapi rasa Kau baca lain. WhatsApp aku ke Tak lah. Betul ke? Aku teka je. Aku sumpah teka. Aku tak tahu apa. Aku teka je. Tak, dia bukan sebab itu. Dia bukan pasal kemesraan ataupun, tapi macam deep inside your your heart, kau ada satu feeling itu yang memang lain lah kalau kau dah kahwin. Itu aku tak tahu kalau orang lain bersetuju dengan aku ke tak, tapi sepanjang yang aku berkahwin tu aku rasa lain lah dengan cinta dia. Keyword dia geram ke? Yelah, bila dah kahwin ni jauh. Bergeram sikit lah, geram. Geram in a very good way tau. Faham tak? Yelah, pada halal lah. Kau tengok perangai dia. So maksudnya kalau LDR tapi pasangan dah berkahwin, memang aku rasa logik meronta. Kalau bercinta aku rasa tak ada. Dia bukan meronta. Tapi bila kau dah LDR, bila sekali jumpa tu, dia punya... Sambung. Kau lagi appreciate tau. Bila Oh, kau masa faham. tu. Tengok dia tiru jawapan kau. Dia Sebab je. aku kalau pergi Singapura, paling lama pun 2 hari. Paling cepat pun macam pergi malam ni naik bas ke apa, sampai pagi esok malam dah balik. So dia 1 hari tu kau memang yang apa benda yang tak boleh nak spend time dalam 2 bulan Faham. kau try untuk Share together untuk lah. 1 hari tu. Macam 2 bulan kau tak pergi tengok wayang yang girlfriend kau ke apa. Oh, shopping Kau ke? at least kau pergi tengok wayang ke teman dia pergi shopping. Sebab 2 bulan ni dia seorang, aku seorang. Aku rasa LDR tu sebab dia sebab aku tahu kawan kau cakap yang intimate bla 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 tu. Tapi aku rasa sebab aku rasa dorang bila rakan sekeliling dah ada bini, dah ada girlfriend. Lepas tu dia tengok WhatsApp tu, oh aku nak keluar dengan girlfriend. Tapi aku rasa mungkin sebab itu yang dorang rasa tersinggung kot. Bukan tersinggung, maksudnya Koyak sikit lah. dia koyak lah Tapi macam terasa kalau member-member yang dah kahwin, contohnya kau pergi main futsal. Member-member bawa bini, bawa anak. Aku bawa cor. Dengan mama. Nasib baik cor lah. Member pergi wedding bawa anak. Kita bawa cor, bawa mawar. Faham? Benda tu terasa So maksudnya sikit. maybe betul lah, memang korang dah dewasa lah. Ya. Kalau macam aku rasa muda, korang 3-4 Kalau tahun lepas tak fikir. memang tak dulu. fikir sangat lah. Tapi Faham. sekarang sampai dah masa besar dia. bah. Kau dulu orang cakap tak tumbuh bulu, sekarang ni dah beruban bah. Dah cukup matang dah tu. Tu siapa apa ke? You talking about apa ke? Okey bah, aku rasa topik LDR ni apa? Apa conclusion yang untuk topik LDR ni? Okay, conclusion. Oh, tu topik utama dia sebenarnya. Ada lagi. dua ha macam bola. Kita pergi kota bila Dah habis dah. Tak boleh dah tak Boleh boleh better, dah. kita try. Kita cuba jangan tak cuba. Okay, so yes, bagi aku personally aku rasa LDR, apa benda yang aku pandang, mungkin orang kata rasa macam benda ni macam agak cringy sikit, tapi aku rasa LDR ni bagus dia kalau sebab macam dia boleh jaga kita sebenarnya in a way. Betul? boleh mengelak macam benda lah. Macam benda. Yes, Macam benda. yes. Dia jaga kita in a way walaupun dia tidak dekat dengan kita. Maksudnya LDR tu bukannya something yang very smooth macam orang lain yang macam bercinta selang dua rumah dekat taman. So maybe ada good points lah on LDR, tetapi macam aku sebab aku tak pernah rasa LDR, so maybe it's unfair for me to say macam dah biasa. Tu aku pun tak ada cakap lebih sebab aku tak nak rasa. Yeah. So maybe orang yang rasa lah. Cor dengan Capi conclusion LDR. Bagi aku benda tu ikut orang tu sendiri. Maksudnya? Macam mana orang tu nak adapt benda ni. Kalau okey tak okey dengan LDR tu, ikut orang tu. Betul? Betul. Kalau orang tu memang dia So aku je sebab Sebab dia 5 kali je Pa jumpa Pa 2 tahun ni. Sebab 4 tahun ya. 4 tahun Aku rasa ni live acting ke kalau pergi JB kena buat cor cameraman. Janji bagi 4 tahun. Okay, so dia bergantung kepada seseorang tu. kalau macam jenis mana kau kalau nak ni. orang tu memang tak boleh nak jauh, tak payahlah. Tak payahlah. faham. Serius. Capi? LDR ni bagi aku kena extra effort dalam semua benda. Kau Contoh kena effort. extra jujur, kau kena extra Betul? Engkau menyampuk pula. Haris ada apa-apa pandangan boleh hantarkan surat kepada kita orang nanti aku akan baca kat episod depan. Okay. Yelah, extra jujur, extra effort apa semua. Sebab apa kau jauh. Yelah. Lepas tu kau nak tunjuk macam kau kena tunggu aku ni sebab kita ni jauh. Daripada kau tak tunjuk effort, dia anytime je boleh cari orang lain kat sana. Betul? So maksudnya Percaya pun lebih percaya. Percaya tu lebih apa So semua. maksudnya betul lah, maksudnya main core of long distance relationship adalah apa orang kata trust lah. Trust tu paling penting. Betul. Alright. Faham. Itu untuk first half kita Okay, pasal then- LDR. So good thing. Alright. Sembari kita sembang lagi dengan Syafiq dan Pak A tentang banyak benda lagi. Aku harap korang bersedia. So jangan lupa untuk tengok podcast dekat YouTube. Spotify. Spotify dengar, tengok dekat YouTube. Okay, kita jumpa lagi kejap. Bye bye. Boys
Anda masih mendengar apa? Jamal Jamaluddin. Jamaluddin dalam Let's Go. Aku tak faham kenapa setiap kali episod kita akan buat macam tu. Kita dah terpengaruh dengan Yaya aku rasa. Trademark Yaya aku rasa Yaya make that trademark ah. Yaya aku kaya kan. Okay, so yes, welcome back to the second half of podcasting ke. Yap, dan sorry tadi first half kepada owner 57. Lupa pakai. Lupa. By the way, pada mereka yang minat dengan baju ni, ada keluar dekat apa tu bedah punya episod dekat sekarang bedah tanda soal. Oh, bedah dia. Dah rebrand. Pula dah rebrand, tak ada idea. Tak ada lirik yang bedah. Mungkin Tak ada mungkin lirik tu nak bedah. tak ada lirik dah bagus bedah. Okay, by the way, kalau korang nak beli baju ni masih lagi ada dekat 57K District punya IG, iaitu 57K District. Macam ni je dia, Riz? Distrik. Ya Allah, Jalan, district pun jalan. tak dia je. Okay, DISTRICT. Dapatkan baju ni limited edition, ceritanya pasal Anti perang. tentang penindasan manusia-manusia yang tidak bersalah dalam peperangan. Jamal Jamaluddin. Kau memang tengah nak cari job kat Gandul radio. pula tu. Aku tak tahu lah, aku rasa suara aku kan untuk DJ, sebab aku dengar suara DJ memerlukan suara yang dalam macam Radin. Johan yang cerita lah, Johan artis. Wow. Tolong lampu. Okay, by the way, kita ke topik yang betul lah. Okay. Bukan pasal radio. Sebab tadi kan macam Jamal Jamaluddin. Dia hidup pula. Dia kerja lagi ke? Tak Dah ni dah besar. Dah besar dah. Dah. Dengan macam abang apa? Abang Saleh. Kau macam mana ada kan? Abang Saleh tak ada dah. Nak tanya pasal korang kita macam pasal sport lah. Kita sama. Sport tapi bukanlah sport yang dalam. Korang follow World Cup wanita? Tak. Follow. Hmm. Kenapa kau follow? Kenapa kau tak follow? Reason why you follow, reason why you not follow. Reason aku follow sebab aku nak tengok beza Bola lagi taraf. lompat. Taraf permainan untuk bola sepak. Oh, bukan ada perempuan lah. Tak. Bila tengok dia beza giggle lah. aku tergelak. Kalau dia diam je tadi aku okey actually. Kalau cepat Aku tak ada masa nak tengok TV. Kat rumah dia dengar DJ Lin je lah. Dalam kereta. Oh, tu tak pasal TV. Sebab takkan dia nak buat TV masuk dalam kereta pula ya tak? Aku tengok macam skor-skor macam tu lah. Tapi aku tak tahu pun siapa menang. Faham. Sebab baru-baru ni isu dia besar lah juga. Isu antara komuniti bola sepak lelaki dan wanita. Ni kau boleh relate. Jangan risau. Di mana masa World Cup berlangsung, which is dah habis, baru ni Amerika menang. Dia salah satu di mana Amerika Syarikat, diorang punya team demand, because Amerika Syarikat punya team bola sepak wanita one of the best, sebab diorang menang World Cup 5 kali ke? Ni kali keempat kali keempat. Sorry kalau salah info. Dia menang, dan diorang demand for equal pay Pembayaran as male soccer team. So dekat situ ramai lah, banyak debate cakap ada banyak, okay, aku bagi contoh, bukan contoh, bagi point kenapa ada individu bola sepak dunia cakap perempuan tak boleh sama level bayar dengan lelaki. Satu, kerana tahap permainan yang tak sama standard, because lelaki main laju kasar, perempuan mungkin main slow. Yang kedua, is not giving a much profit margin compared to male punya sport. Dan ada juga beberapa isu. Tapi bagi korang yang memang main bola, korang disetuju dengan statement di mana perempuan patut bayar equal ke tak? Korang setuju tak dorang patut dibayar equal? Bagi aku tak setuju kot. Sebab Bila aku tengok sendiri yang World Cup tu, sebab aku nak tengok apa ni tahap permainan dia orang. Bagi aku dia orang tak terlampau kompetitif lah sebenarnya cara permainan dia orang. So apa yang dibayar tu aku rasa memang Dia dah setimpal lah dengan apa cara permainan dia. Tak cantik. Beza dengan lelaki main ke, ataupun antara maknanya tak mencabar lah. Dia tak tahu, bagi aku dia beza sangat. Lelaki dengan perempuan punya permainan lagi. Sebab dari segi apa ni fizikal pun dah beza jauh dah. Fizikal pun apa semua. Tu point kau lah. Kalau Chow ada tak? Aku macam kurang setuju lah. Sebab kurang setuju dengan bayar sama. bayar asing. Bayar asing. Maknanya yang bayar tak sama lah. Ke macam Kau setuju Aku kalau setuju, dia bayar? kau setuju. Kau lapar ke nak kira mamak? Makan ni bayar asing. Masalahnya. Okey, aku tak setuju. Aku setuju bila bayar sama. Sebab Sama rata. Sebab kalau itu macam kalau negara tu, dua-dua ni pasukan, tak kisah lelaki atau perempuan, dia kira macam berkhidmat untuk negara lah. Dia menyumbangkan satu untuk negara. Cuma perempuan dah memang liga dia macam tu, permainan dia slow sikit. Tapi sebab itu memang perempuan. Tapi dia punya tujuan dia tak sama. Berjuang untuk negara, untuk menang. Yalah untuk Dan dapat lelaki nama pun lah. sama juga.
Tapi kalau dari segi lain macam bola lelaki lagi popular atau bola perempuan tu dia ambil kira situ aku tak tahu lah. Tapi kalau dari segi khidmat engkau tu patut dibayar sama lah. Tapi aku rasa memang berdasarkan profit juga sebenarnya kan. Profit kalau kira sebab profit tu. macam if macam eyeball on lelaki punya sports apa ni jauh lebih tinggi daripada eyeball dekat perempuan punya sports kalau memang macam ni lah. kerja apa? Macam kau kerja sama dengan lelaki tapi kau sebab kau perempuan engkau dibayar rendah. Contoh cikgu. Cikgu perempuan gaji rendah daripada cikgu lelaki. Tak fair lah kan? Betul lah, tak fair lah. Sebab diorang buat kerja yang sama kan. Betul. Diorang tapi tak fair lah. Tapi kalau ada profit lain aku tak Tapi kalau ikut profit jugalah sebenarnya. Tapi sebenarnya aku setuju dengan point Cho dengan point Syafiq. Sebab dari segi point Syafiq, meaning is dari segi, in terms of business. Faham. Syafiq punya point of view ialah dari segi business. Contohnya engkau Bukan jual dari segi bisnes. Maksudnya dia punya ni daripada segi teknikalnya. Maksudnya lelaki lagi main lagi power. So, Performance tu lagi power. Tak, macam sama tu. business lah. Sama macam contoh engkau Ramai orang tengok. macam iPhone X dengan iPhone 5. Okay. You want iPhone X lagi mahal because of their performance and you like it with the new tech. Yeah. And iPhone 5 tak sama. So in terms of business memang bayar sepatutnya tak equal lah. Yeah. Tapi betul balik pada point Chow yang aku setuju juga. Kalau ikut dari sudut engkau membawa nama negara dan sepatutnya engkau dibayar sama rata sebab ya Amerika punya lelaki punya team tak pernah menang World Cup tetapi perempuan menang 4. So aku rasa nak bayar macam equal pay boleh tapi betul depends on your achievement lah. Faham. So aku rasa that's why yang bersuara tu ialah US punya team sebab dia rasa dia dah satu level. diorang dah in another level yang diorang punya level orang lain tak boleh nak deny dah. Diorang menang 4 kali. Dah boleh minta recognition lah. Memang so, deserve recognition. Cuma mungkin aku rasa yang dari segi Syafiq tu dari segi mentality business lah. Macam kita tak boleh deny lah. Benda tu memang betul pun. Kalau macam lelakinya World Cup generate berbilion-bilion, perempuannya mungkin ratus juta. Aku tak tahu figure dia. Tapi itu lah. Kau apa? So kalau macam okay, itu adalah ketika itu. Tapi kalau kita nak apply dekat Malaysia punya sports punya apa ni division macam ataupun macam bahagian-bahagian sports semua ni, adakah atlet Malaysia perempuan dibayar sama dengan atlet Malaysia Kalau tak lelaki? silap aku, kau tahu kau banyak tahu tak, kan? dia ikut sukan. Macam Ikut sukan. Kebanyakan sukan yang memang lelaki dengan perempuan pun ada. Contohnya berbasikal ke. Tak silap aku lah. Allowance dia orang sama je. Sama. Oh, okay. Terjun ke, renang ke, apa-apa sukan, dia memang sama dia punya ni. Yang kecuali beza dia macam bola sepak ya. Selalunya bola sepak yang beza banyak. Macam masa tadi Ya betul, tapi business betul minded. juga bila Syafiq cakap depends dengan sukan. So maksudnya kalau macam bola sepak, of course lelaki lagi banyak sebab dia punya achievement lain. Kalau macam contohnya macam renang, Sama je perempuan lagi tinggi because macam tengok Pandalila, Reno apa semua. Sebab tu dia macam Malaysia macam bagi apa ni duit, Allowance lah, allowance. dengan contohnya kau menang Olimpik sekali pun dia dah tetapkan lelaki ke perempuan sama. Kau menang faham. emas 1 juta untuk korang. Tak kisahlah kau lelaki ke perempuan ke apa. Tapi exposure maksud kau? Exposure kau rasa macam mana? Maksudnya exposure on sports itself. Sama je ke dia macam sama banding je ke lelaki dan perempuan ataupun macam Apa yang aku nampak kat Malaysia ni sama je sama je? sebenarnya. Sukan maksud kau? Dia depends sukan. kepada siapa yang menang macam tu. Siapa lebih yang dapat kurang collect lah. banyak Yes. achievements. Sebab bagi aku kat Malaysia ni lelaki dengan perempuan, contohlah sukan apa badminton ke apa ke, dia Lelaki punya pun ada. achievement dia lebih kurang je lelaki dengan perempuan. So Faham. Mak lelaki tak power, lelaki Malaysia tak power. Tak kenapa berunsur kemarahan tu ya. Tapi sama je lah dia punya achievement. So orang Malaysia pun dah tahu. Tak adalah dia orang macam pandang lelaki je Faham, ke faham, pandang faham, perempuan je. Betul juga sebab aku rasa negara kita lebih bersifat patriotik daripada sifat male and woman punya sentiment. Sebab kita equality lah. sebab kita tengok bila Olimpik kan, kau tengok Olimpik ke sukan apa, bila Chong Wei main semua duduk depan TV. Bila Pandala Rino yang sukan terjun yang kita tak faham apa. Nicole David pun lah. Nicole David main tu tengok. Maksudnya kita are more on pride nation daripada male faham, and female punya sentiment. Aku rasa itu benda yang Malaysia patut bangga lah. Ini hasil dia kalau dapat dengar banyak podcast. Bodoh. hasil dia. Tak lah sebab aku rasa macam aku rasa betul Syafiq yang pocong cakap maksudnya engkau patut dibayar ikut kau punya achievement instead of engkau lelaki atau perempuan. Contohlah engkau lelaki, engkau tak menang apa-apa, itu dah bayaran kau. Kalau engkau perempuan, engkau menang something, itu bayaran kau. Faham. Sebab
sukan kan compete between you and other people. So maksudnya kalau engkau lagi terror antara semua perempuan-perempuan lain, you have to be, kau kena bayar amount yang achievement kau yang Faham. Bukannya bayar ikut lelaki perempuan apa. Sebab at the end of the day dia bawa nama negara macam Choi cakap. Kan? Tapi sebenarnya kan kalau kita nak sembang lebih pun because kita bukannya pakar kan. Betul. Kita tak tahu orang sendiri, maksudnya mereka sendiri yang mengalami sama ada. You know, they got like macam dia orang dapat ke apa yang dia orang deserve ataupun dia dapat kurang ataupun dia dapat lebih daripada yang dia deserve sebenarnya, kita tak tahu. Sukan sukan aku takut ada orang marah. Wow, aku salah fakta. Aku salah fakta kau marah. Okay, so tadi kita dah sembang pasal sukan dengan Wanita. berkaitan dengan duit. Duit apa semua. Okay, so kita nak sembang pasal duit. Okay, so korang dia kembali sikit kepada Jiwang sebab aku tak suka tengok korang pandai sangat sebab dalam dunia reality semua bila aku tanya semua buat bodoh yang malah nak layan aku. So sekarang sangatlah nak tunjuk handsome masing-masing. So aku kembali balik kepada topik Tapi nak bodoh kita orang urusan. Yes, untuk dapat korang bodoh dan sebersalah nak jawab. Okay, korang baru-baru ni dengar tak apa ni kisah pasal yang viral hantaran 15,000? Dengar? Yang dia kata tak kisah tapi at least 10k ke 15k sebab dia tak agree apa semua. Apa stand? Okay, aku dengar fun fact. Aku tak tahu betul Dia ke bawa tak. habis intern. Ini orang yang cakap. Budak tu tak intern. Budak tu bawa habis intern. Budak tu bawa habis intern dia. Aku baca lah dia tak tu lagi. Tu cakap tak ada degree pun lagi. Tak itu je lah aku dengar. Tapi maksudnya dia bakal dapat degree lah. So sama je. Okay, so korang rasa relevan ke tidak? Aku nak tanya soalan yang sama. Korang rasa relevan ke tidak 15,000 tu untuk Tak. Soalannya adakah ke tinggi sangat? Relevan ke tidak harga hantaran itu berdasarkan kertas? Oh, berdasarkan achievement. Ataupun layak ke perempuan tu letak hantaran macam tu? Layak ke seorang perempuan untuk letak hantaran setinggi itu? Bagi aku layak lah. Bagi aku layak. Ui, dia handsome. Dia perempuan masih macam Lah, tambah lagi tadi 600. Sekarang ni 800 komen. Setuju kacau. Pasal sukan tu 5 komen je tadi. Yes, pasal sukan tadi 5 je komen. Pasal Pael lah 600 komen ni. Aku setuju lah. Aku setuju. Tak Perempuan kisahlah. layak lah diberi 15,000. Tak, perempuan tu layak perempuan tu layak untuk dia minta berapa hantaran dia. Dan laki tak, bagi aku lah tak ada hak untuk nak condemn ke apa ke kalau dia minta 15k ke apa ke walaupun dia SPM. Sebab kan Kalau kau nak lah. baik yang Arif. Tak, sebab macam aku selalu baca respon daripada lelaki. Respon daripada lelaki adalah macam kalau 15,000 tapi masak pun tak pandai, baik tak payah. Masalahnya tak okey pun dia cakap macam tu. Tak semestinya. Ui, dia sokong juga. Tambah 100. Kan? Tak semestinya. Tambah 100. Banyaklah komen kita ni. Tak semestinya perempuan tu tak pandai masak, dia tak boleh buat benda lain. Dan tak semestinya condemn orang tu kau bagus sangat. Kita tak perempuan. Tapi Pak, aku pelik Pak macam orang cakap kan, bayar hantaran 10k 15k tapi tak tahu masak. Tapi kau yang pilih perempuan tu. Betul? Kau yang pilih perempuan tu. Sebenarnya kalau kau tengok perempuan tak tahu masak apa semua, lepas tu dia minta mahal. Kalau kau tak rasa tak baloi, tak payahlah. Caw lah. Betul tak? Betul. Aku setuju. Maksudnya betul lah. Aku rasa Dia okey bagi aku boleh. Aku tak bukan nak acah. Aku bukan nak acah handsome. Tak bagi aku betul. Aku bukan nak acah tak, tapi macam ibarat macam boleh lah. Aku boleh bersembang dengan kawan jelah macam apa nak minta 15k 10k. Tapi masak, tapi just macam perbualan yang kau tak perlu nak berdebat dengan mana-mana dengan pihak orang lah. Just kau punya pendapat kan tu lah. Kau tak nak kau gerak lah. Macam kau kan macam mana? Macam Kau macam kau ditetapkan macam kita orang nak banyak aku ni sebab parents mertua aku yang nak anak dia kahwin. Mertua kau. mertua kau lah. Mertua aku. Mertua Jauhnya level ni. sebab mertua aku nak anak dia kahwin dan aku time tu baru kerja tu 2014 kot masuk Marisik. So bahasa lah baru kerja kan, duit pun bukannya banyak kan. Kalau kita millionaire ke anak orang kaya ke. So dia kurangkan lah. Jadi 10. Kalau tidak asalnya? Okey lah. Asalnya 15. Asalnya 15 agak. Tapi kurang 10 lah. Tapi dia betul lah Chow cakap. Dia based on effort lah. Kalau betul kau nak, usaha lah. Betul. Tapi korang kan mendengar sebab kita boleh dikatakan orang kerja-kerja yang marhain lah juga kan. Bukannya macam kita orang yang berpendapatan tinggi. So bila korang dengar kan, bila korang dengar harga tu diletakkan, korang macam uish, macam tu ke tak? Ke kau macam tahu lah, aku rasa sekarang ni dah kau memang prepare tu untuk itu? Dah boleh prepare kot. Dah boleh prepare. Benda tu kau dah agak kot. Sebab dia ikut range macam dia dulu kau dah tahu macam mana zaman-zaman akak kau kahwin tu kau dah tahu. Okay. Lagi 5 tahun mesti macam ni.
So kau kena prepare daripada sekarang lah sebenarnya. Aku rasa hantaran ni dia ikut harga semasa lah. Sebenarnya kalau Dulu dulu dia ikut harga minyak. Kalau dulu bawah 10,000 tu. Play Zaman safe dulu. teruk. Betul, faham. Okay. Kita Tak. kau apa dulu Tak kena engkau macam nak macam marah je pasal ni Ah. cuba Aku bagi tak tahu. marah. Aku is just macam macam Popular lebih opinion. banyak. Kenapa lebih banyak lelaki yang berfikiran bertentangan dengan korang? Oh. Kenapa ramai lelaki marah bila perempuan up pasal hantaran? Kenapa lelaki sentiasa basically macam orang punya pendapat tak banyak? Sebab- Kenapa lelaki lain rasa macam Uish, Oi, kau guys. nak masuk podcast Oh, yelah. Oh, banyak Okay, yang so maksudnya duit hantaran tu bagi korang apa yang korang faham, duit hantaran tu untuk apa? sebenarnya yang kau duit bagi hantaran untuk tu apa? sebenarnya guna untuk majlis kahwin. Untuk majlis kan. untuk menjaga dia. Sebenarnya maksudnya sebenarnya sambil engkau tengah mengumpul duit untuk kahwin, sebenarnya Kau kumpul technically duit kau hantaran kumpul duit hantaran. Uh-uh. Kalau contohlah family tu nak gunakan duit hantaran tu sebagai majlis. So kau kena fikir yang duit yang kau tengah kumpul nak kahwin ni sebenarnya duit itulah hantaran. Bukannya duit kahwin-kahwin. Duit hantaran. Tapi kalau korang dapat yang macam tu, Tapi tu taziah lah. Dia ikut family juga. Dia ikut sebenarnya. family lah. Kalau Ada family macam kau bayar duit ni sebab bagi anak aku simpan duit ni. Ah, Apa yang jadi. Tapi Ada- dia nak tengok lelaki tu punya effort lah kumpul duit. Tapi kalau kau nak kahwin kau mesti tunjuk effort lebih. Kan lelaki tu kadang-kadang kan. Aku selalu cakap macam Tapi tu. aku rasa sebab orang cakap marah lelaki ni marah 15,000 lah 10,000 sebab aku rasa diorang tak marah the amount. Orang marah the person. Ha, Sebab cara perempuan orang tu cara cakap. sebab cara perempuan tu menyampaikan lontaran dia punya pendapat pun macam marah, Jekalkan lah. macam demanding. So orang marah dia sebenarnya bukan marah harga tu. So maksudnya okey katalah kalau bila korang cakap macam perempuan boleh deserve untuk minta berapa yang dia nak. Kalau katalah kau punya tunang minta 20,000. Aku cakap aku tak mampu. Kalau janganlah Sedih. Dah lah. Muka dia Dah lah. legit sedih. Dah lah 5 kali you jumpa 4 tahun ni. Cakap lah 20,000. Kau pula 20,000. 20,000 tak, kacau dia kau punya. agak kening dengan aku. So kalau okey mati-mati die-die 20,000. Tak. Okey aku tengok masa berapa lama. Okay. Masa yang kau maknanya sepatutnya kalau kahwin lah. dia tak 20,000. Kau cuba tak untuk dapatkan juga? Aku tak kot. Aku tak. Masa tak baloi. Bukan tak balik. Babi. Tak, dia macam kalau betul dia kata okay, kalau nak kahwin dengan saya 20,000. 20,000 ha. Itu tak payah fikir untuk kalau dia fikir ujian ke apa kan. Tapi kalau dia letak macam tu bagi aku tak kot. Sebab kau nak berkahwin. Kan? Tapi bila kau dah Cakap pun macam tu sedap-sedap dah ni. aku tahu nak cakap macam mana. Tapi itulah bagi kalau aku tak bukan sebabkan duit 20,000 tu. Bukan 20,000 tu kau boleh cari je. Tapi dia macam satu rasa macam Tak syok sebab Dia tak rasa ada macam toleransi macam tu. engkau macam kena bayar PTPTN pula. macam kau dipaksa sesuatu Macam kau ada push untuk faham? Kalau kau Syafiq? Tak apa, setakat ni aku macam bersyukur sikit sebab girlfriend aku yang ni dia kompromi kau. Tapi Dia- $5 $15 lah. sebab tu sebab tu dia pun fikir kalau nak kahwin why not kita orang buat kat Malaysia sekali je. Sebab apa? Daripada kita orang membayar amount yang banyak kat sana, Faham tu? Sini baik kau lagi bayar jimat kat lah. sini je. Sebab baiklah dia berfikir macam yelah lepas ni kau nak kahwin bukan kau kahwin kau kahwin satu hari je sebenarnya. Betul? Majlis tu yang lepas tu yang kita orang duk fikir sebenarnya. Dia sebenarnya aku rasa yang sembang, aku nak 15k, nak 20k. Ini budak-budak je doh sebenarnya. Ada satu yang aku rasa bila yang macam Dia ada je perempuan macam tu. Ada, okay, macam tu. Tu duit lah. Perempuan tu ke ataupun family sini sebenarnya? Itu aku 50-50. Tapi sebenarnya kalau contoh bila kau merisik ni lah nak tanya macam-macam. Adakah duit hantaran ni digunakan untuk ini. Kena clear betul-betul. Kalau contohlah dia kata duit hantaran tu semata-mata untuk simpan dan duit untuk majlis lain, korang baru korang balik MPK. So sebelum sign kontrak. So maksudnya hantaran tu sebenarnya bukanlah nilai perempuan tu. Bukanlah nilai perempuan tu. Bukan lah. Bagi aku hantaran tu nilai effort lelaki tu untuk berkahwin dengan perempuan tu. Tambah 20 komen. Tambah lagi 600 komen. Ui, teruklah Pak Tak ni. betul lah. Betul. Tapi kalau ada perempuan luar sana yang memang die-die nak paksa lelaki tu, contohlah nak 20k juga. Aku harap kalau lelaki tu tinggalkan kau dengan perempuan lain, re-evaluate yourself lah. Ya. Sebab lelaki kat Malaysia ni kerja tang tu gaji sama je.
Kan harga barang makin naik. So kena fikirlah kalau contohlah gaji 3,000, bayar rumah 1,000, bayar kereta 1,000. Berapa nak simpan kan? Berapa nak simpan? Kalau simpan 100 sebulan, setahun pun 120 Aku soalan macam PR Pik, macam kau kan kau macam awet kau okey je untuk jimatkan kos, kahwin kat sini apa semua. Tapi kan dia perempuan. So mesti family dia nak juga buat majlis belah dia dekat Singapura tu lah. Tak. Nasib baik Family dia pun okey. Family dia okey. Family dia pun okey juga. Alhamdulillah family dia okey. Sebab dia pun dah decide macam nak kahwin je dekat sini. So family dia okey untuk datang sini apa semua. Satu benda je aku nak share sebelum kahwin. Kalau betul family dia okey, kalau adik-beradik ke pakcik-makcik nak cakap apa, pergi lantak. Betul lah. Kalau mak ayah dia okey. Kalau mak ayah dia okey, yang lain tu dah. Kalau family kecil tu okey lah kan. Kalau family kecil tu okey, kita okey je ni. Yang luar tu nak cakap apa cakap. Betul. Yang penting majlis aku jalan, aku kahwin. Bukan aku pakai duit korang pun. Sebab tu macam Tak lah sebab aku nampak majlis member aku lah. Majlis kahwin aku pun macam tu juga. Macam bila aku nak kahwin dengan Reza tu semua aku buat sendiri. Aku dengan mak aku buat sendiri je. Tak ada macam bukanlah tak nak involve family luar. It's just aku macam tak, ketika itu aku rasa macam tak sesuai, bukan masa untuk aku dengar orang lain punya. Sebab dia orang selalu cadangan cadangan ni. Betul ke? Dia konteks menolong boleh. Kalau konteks condemn tu yang dia aku tak selalu suka. condemn. Kalau tolong nak tolong apa ke nak ni kena ikut aku okey. Tapi Sebab kalau macam tiba-tiba bukan nak cakap macam family aku buruk ke apa ke, tapi sebab kita manusia kan. Sebab semua orang mesti ada flaw. Family aku adalah certain ahli-ahli keluarga yang memang macam gitu. Betul tak? Macam korang dah kahwin. Bila dah kahwin tu, urusan korang dipermudahkan lagi. Rezeki akan ditambah. Kau rasa kan masa kau... aku dulu tak percaya sangat. Tapi lepas kahwin? Rasa tak? Rasa tak Rasa macam tu kan? weh. Aku cakap kau kahwin, okey, akan dibukakan aku buat lagi terolala rezeki. bila? Aku buat terolala, aku betul lepas kahwin. Aku buat terolala bulan 9 2016. Aku kahwin 2016 hujung. Satu rezeki masuk. Tu aku travel US semua. Tu kira rezeki lah. Lepas tu rezeki kau buat digital. Naik pangkat lagi. Naik pangkat. Head Tu of rezeki. digital. Gaji double. Gaji double tak gaji double. Gaji double, Seminggu 3,000 je dia punya. Taklah masa aku bila terpicit bila kau percaya benda tu akan datang. Jangan risau. Betul? Macam cor. Okay, betul lah benda tu. Macam cor nak kahwin walaupun jumpa 5 kali. Sekarang ahli band Caca Marga. Dapat handphone baru. Handphone baru betul. Tapi tahu kasih rezeki tu aku. Tak ada rezeki dia, sometimes kau tak sedar pun sebenarnya. So bila dah lama-lama sampai satu masa kau macam bila keluar benda-benda yang kau berdiskus sembang-sembang dengan member kan, orang kata kalau kahwin rezeki, time tu kau akan macam flashback balik ingat apa benda-benda rezeki yang masuk yang masuk. Dia tak semestinya ada duit, dia tak semestinya Tapi duit. aku ada benda yang macam aku rasa macam aku cakap kepercayaan tahyul lah. Kalau contoh macam job tu macam 50-50 kan, tak secure. Jangan bagi tahu siapa-siapa. Kalau benda tu tak macam 50-50 lagi. Jangan bagi tahu siapa-siapa, even bini kau. Aku banyak kali, mungkin ni. Sekali tak jadi, cancel. Bila aku tak bagi tahu, confirm. Confirm. Tapi kalau macam aku pula, macam bila aku cakap macam rezeki dia bukan duit, dia macam yang banyak datang dekat aku adalah rezeki-rezeki dari segi semua benda mudah. Faham? Dipermudahkan. Maksudnya contohnya macam aku kahwin dengan Reza, memang rezeki aku. Kalau kau tengok, kalau aku dengan aku punya perangai yang macam korang kenal lo semua, korang rasa kalau jadi lelaki, siapa yang jadi aku punya pasangan partner ataupun macam husband akan seorang yang kena macam bekerja keras sikit. Husband kau? Maksudnya untuk macam aku punya untuk hidup dengan aku lah. Tapi macam kalau Reza semua macam smooth je, sebab macam dia selalu fikir dia seorang yang rajin. Kau cakap sebab Ali kawan dia kan kat depan ni? Tak. Tak, Reza memang seorang yang sangat-sangat rajin. Sebab aku bukan perempuan yang rajin tau. Dia akan rumah semua. Dia rajin ke rumah, mop setiap minggu mesti nak kena vacuum. Dia jenis mamat yang gitu lah. Pula. Mama duduk dengan kau? Mama duduk dengan kau balik. Dia nak jadi isteri siapa? Aswad yang tengah ni. So maksudnya aku punya rezeki bagi aku adalah benda-benda, satu lagi rezeki yang macam obvious gila adalah bila kau kahwin, hidup kau tenang gila. Tenang gila. Maksudnya macam kau tenang yang macam kau dah tak ada nak risau pasal, bukan tak ada risau pasal apa-apa. Of course bila kau kahwin, tanggungjawab kau bertambah. Tanggungjawab kau sebagai suami bertambah, tanggungjawab yang sebagai isteri bertambah. Tapi bila kau tenang tu maksudnya kau buat semua benda tu tak ada fikir, tak ada risau apa-apa. Semua benda kau boleh settle. Faham. Itu lah kalau macam rezeki dia dah nak kahwin kahwin kan. Apa yang benda yang kau paling risau sekali bila
Kau nak Kau kahwin? dah ada isteri nanti, apa benda yang kau risau? Kau dah ada nanti? Tak, sekarang ni kau dah mesti ada benda yang kau risau kan. Macam, Aku risau nak masuk family dia. Oh, maksudnya boleh klik ke? Boleh klik aja tu. Tapi biasalah, benda tu memang kita nervous sebab kita kahwin dengan perempuan tu kan kahwin dengan dia je, kahwin dengan family sekali kan. Okey kan dengan family Singapura? Tekan ni okey Alhamdulillah. Sebab dia insyaAllah dapat. Aku tak, okay, ni last question. Apa yang best kat Singapura? Singapura ni lebih kurang KL je. Kalau kau pergi sana, kau rasa environment dia macam kat KL je. Cuma dia banyak Melayu kau nak jumpa tu Susah lah. susah lah. Kau banyak tengok Chinese, Indian. Indian. So maksudnya apa kau kena semua. speaking kat sana? Aku kena speaking. Awet aku dah bising. Dia suruh belajar. Kena belajar speaking Dia tak tahu SBM aku okey. Okey je. So maksudnya engkau okey lah kalau nak hidup kat Singapura? Itu yang aku fikir selama ni. Tapi aku rasa okey. Nak tak nak, sebenarnya kau kena ada pengorbanan sikit lah. Mana sikit kan. Tapi duduk je lah Kak. Aku rasa Singapura ada je tempat Melayu kan. Kau sampai bila kau nak huha-huha? Huha dah pakai Bantal Hero dah nak masuk 30. Nanti ada anak lagi. Lawa aku tu. Alright. Aku rasa okay, apa kau punya penutup untuk topik hantaran? Okay, so yes, kalau aku tak okay. Bagi aku hantaran benda yang something sebenarnya kecil je. Sebab aku tak tahulah kalau orang lain punya pendapat. Kalau macam aku punya macam aku punya, sebab aku selalu berfikir macam itu semua tanggungjawab. So maksudnya duit hantaran masa aku kahwin dulu, aku tak pernah cakap dengan orang, tapi macam aku takut orang cakap aku riak. Aku punya hantaran rendah je. Rendah yang macam Dekat riak apa tu? Tu maksudnya ya, riak sebab aku macam poyo lah kau hantaran berapa? rendah. 1K? 5. Okey lah. So maksudnya macam bila aku cakap dengan macam dengan orang, ada setengah orang yang cakap macam tak rendah sangat ke? Tak cukup okey ke semua? So aku rasa macam sebab hantaran tu just macam sebagai tanda macam cakap tadi lah, sama ada macam bakal husband aku sanggup ke tidak nak berkahwin. Sebab macam aku pun, sebab bila aku fikir aku kahwin dengan orang yang macam kerja, bukan kerja yang gila babi kan, doktor ke apa. Aku kan dengan orang biasa. So aku rasa macam tak logik untuk aku letak tinggi. So aku letak yang ni, and then sebab satu lagi dia yang tanggung, mostly dia tanggung dia punya kenduri belah dia. So aku cakap aku punya hantaran kenduri Belah aku dia lah. belah Belah kau punya kenduri tak? benda belah aku punya kenduri dia tak ada bagi ni, dia bagi hantaran. Hantaran tu pun aku simpan, and then hantaran aku punya kenduri kahwin adalah duit aku sendiri. Duit mak bapak aku tak ada satu sen pun. Pasal aku nak tanya satu soalan. Apa pendapat kau kalau laki yang ajak perempuan kongsi duit hantaran? Kongsi duit hantaran untuk majlis. Untuk duit hantaran maknanya kalau Minta tolong, sikit. Tolong macam family dia bagi RM10,000, aku kasi RM10,000. RM10,000. Tapi dia orang berkongsi sebenarnya. Okey. Kalau macam aku, itu sebenarnya satu benda yang baik lah. Maksudnya kau memang dah cari duit sama-sama. Dari sebelum kahwin. Aku tanya, hantaran ni ada dalam Islam ke? Tak ada. Hantaran sebenarnya hanya adat saja. Tapi sekarang ni bila orang dah tukar, hantaran adalah macam duit kau bayar kepada pihak perempuan dengan untuk untuk menolong, berkahwin, untuk menolong lah. Macam kau nak ambil anak aku, Aku bagi kau tolong untuk ni. majlis. Tapi Bagi cara yang paling mas senang kahwin adalah duit lah. So jadi macam aku rasa sebenarnya benda ni dia terpulang kepada individu. Contohnya macam kalau kau tahu pasangan engkau mampu, kau minta je lah apa pun kau nak. Betul? Kan? Kalau kau tahu pasangan kau yang sejenis yang macam siang kerja office, malam nak kena jual burger semua, takkan kau nak paksa tinggi-tinggi, betul tak? So macam sebab dekat situ bila kau dah nak start kahwin tu, maksudnya kau orang dua orang dalam satu pasangan ni semuanya tengah bergerak ke arah yang nak kahwin. So maksudnya kau dah kena tahu susah hidup sama-sama macam mana. Kau dah kena tahu apa benda preparation yang kau nak kena buat daripada kau punya side, daripada lelaki punya side. Semua dah bekerja menuju ke arah nak berkahwin. So wow, ngantuk ke bangunan ni dengan aku cakap. So bila duit hantaran tu bila ada, maksudnya bila kau kata kau kumpul, kalau kau boleh guna untuk bersama, kau guna untuk bersama. So tak ada masalah pun kalau kau share together. Kan lagi bagus. Ya. Duit tu guna buat nak beli kahwin rumah. sama kan? Ya.
Minta hantaran RM30,000 tapi RM30,000 tu untuk buat down payment rumah. Okey lah. Ya, so Maksudnya and then worth it kau lah. share sama-sama. So Worth worth it it lah. Honda Civic je. Janganlah. Harga makin rendah ni. Beli rumah. Honda Civic tak asal-asal. Korang ada apa last untuk hantaran ni? Bagi Korang sikit. bersyukur tak dapat macam seadanya. Bagi Maksudnya sikit. ujian hantaran ni bukanlah berat sangat untuk korang. Aku okey lah. Kira aku 10, aku pun minta 10 kan. Okey lah. Kira aku okey lah. Okay. Kira untuk zaman sekarang kan. So tengah bekerja keras ke tak kau sekarang? Sebab aku Kerja keras tengok lah. gambar kan. Alah. Handphone ni home button tak tekan, tiba-tiba dapat rezeki XS. Tuhan nak bagi. Home button boleh tekan. Okay, kau Syafiq. Aku quite nervous lah. Nervous selama ni Nervous kita- akad. Dengan hantaran? Sebab selama ni kita orang kalau berbincang kat arah tu, kita orang tak pernah lagi bincang, oh ya, I nak hantaran banyak ni. Tak nak lagi, Bil. Sekarang setakat macam, kita buat kat sini. Kita orang selalu sekarang tengah survey tempat-tempat, apa semua. Tapi tak pernah, I nak banyak ni tau hantaran. So, aku quite nervous lah. Sekarang ni aku Kau nervous dia tak pernah beritahu kau. tapi aku tengah, setiap bulan pun aku memang, Simpan lah. Memang dah dekat arah daripada tu lah. dulu lah memang. Daripada aku awet dah- lain. Betul loh. Betul loh. Aku ada kawan seorang dia dah kumpul lah duit hantaran ni. Tak lah. Tak, daripada awet yang sekarang. Awet sekarang. Daripada Dulu- awal-awal tu kau memang dah plan nak buat Dulu kahwin aku lah. tak serius. Sekarang Oh, aku dah dulu. serius. Dia Tak. dia besar-besarkan mata dekat aku. Dulu aku ada kawan, aku rasa Syafiq kenal. Dulu dia nak kahwin dengan perempuan ni. Dia kumpul duit hantaran. Lepas tu dia punya bakal bini dia tu buat hal dengan lelaki lain. Dia bangang ni duit yang dia kumpul tu dia pergi beli boot paling mahal dia pernah ada, which is 1,100. Frust lah maksudnya. Yelah. Macam memang aku pun macam duit nak dia kumpul hantaran tu buat berniaga. Betul. Jangan bagi masal. Saya apa tu. So macam ya kalau satu lagi entahlah. So bila korang macam apa yang aku boleh pesan kat korang adalah di dalam fasa yang sekarang ni sebab kita masing-masing semua dah dewasa kan. Korang pun dah macam dah hidup dah dewasa kan. Kita dah tua. Seboleh-bolehnya kena jaga lah. Jaga sebelum nak sampai ke kahwin tu. Manis Jabar. dia lain macam. Sebulan sebelum jangan jumpa. Tapi kau lain kes lah. Kau lain kes lah. Bergenang lah. Oh, 4 tahun 5 kali je jumpa. Sebab cousin aku nak kahwin. Aku cakap dengan dia, jangan jumpa sebulan sebelum. Dia jumpa. Dia tak jumpa lah. So aku nak ingatkan korang. Tapi aku lupa korang topik utama kita tadi LDR. Kau tak relate. Oh, okay. Setahun sekali jumpa. Jangan jumpa sebulan sebelum. Baru kau tahu macam mana dia. Dia akan jadi macam, kalau dah jumpa. Alright. Itu saja podcast untuk episod yang ke-7 ke 8? 8 kot. Bersama dengan Faiz dan juga Syafiq. Thank you. It's a wonderful topic. Walaupun Betul. topik nampak ringan. Ringan dan tiba-tiba mula dekat perkahwinan, tiba-tiba kat bola. Tiba random kan. Lepas tu dia hantaran lah. Okay. So kepada perempuan dan lelaki luar sana yang nak kahwin, fikir-fikir masak-masak dulu. Jangan membebankan pasangan sesama sendiri. Sebab korang nak kahwin benda yang halal. So tujulah halal dengan benda-benda yang Halal. Apa benda conclusion ni? Okay, so yes, seperti biasa, watch out our space. watch out for our space. Maksudnya korang boleh tengok podcast dekat YouTube channel Tinker Studios as well as Spotify. So aku sebenarnya suggest orang tengok kita kat Spotify. Tapi kalau Tengok? dengar kita kat Spotify sebab aku rasa itu lagi macam enjoyable gila-gila babi. Betul. Tapi masalahnya kita yang bercakap ni kena kurangkan lawak yang fizikal. Maksudnya lawak aku kena tengok muka kau baru aku faham. Faham tak? Oh. So maksudnya kita kena buat lawak yang macam mesra telinga, bukan mesra muka. Betul lah. Kena training tu. Kena training. Aduh. Tahu tak? Tapi aku Ikut lah bayaran. Tapi sebenarnya aku rasa aku tak kisah kalau kita nak gelak ke, cakap kuat-kuat ke, cakap slow ke, audio problem ke. Aku tak ada masalah dengan audio. As long konten kita sampaikan tu dekat dengan hati semua orang dan semua orang boleh relate lah. Macam Zaman-zaman ni, Tak. Okey contohlah. Audio cantik, cakap semua teratur, ayat memang ayat buku tapi sembang pasal Beyblade. Aku tak relate lah. Faham tak? Kau tengah menganjing siapa ni? Tak menganjing siapa. Tak maksud aku. Biasanya kau menganjing. Kau tanya tu. Tak. Konteks matang. Maksudnya it's not about preparation tapi it's about the content lah. Kalau konten kau sembang. Sebab aku enjoy Buah Mulut Podcast Anwar Hadi dengan bini dia Taka Raswiko. Aku suka. Sebab it's more like personal journey punya. Diorang punya konsep. Diorang macam contoh balik rumah sebelum tidur kita sembang pasal masing-masing. So aku suka konsep tu dan juga pasal ada budak office kita seorang Faiz tu yang muka macam Kimi tu. Dia punya pun ada gak. Dan juga a few lah.
Yang Melayu-Melayu punya aku layan. So kepada mereka yang nak buat podcast, buatlah. Yes. Tak payah nak tunggu mic ni Sembang je. gempak-gempak ke, pakai je yang handphone punya tu, Ya. buat podcast. Aku Kalau tahu Haris sebenarnya malam buat tu. Ya, dengan apa? Podcast seorang. Berborak seorang. Itu lain bah. Oh. Borak lain. Oh, ya ke? Itu bercakap Okay. dengan jin. Bodoh tamar jalis. Okay, so Dia yes. Thank you so much Syafiq dengan Pak Syafiq cuti tadi. Sepatutnya hari ni cuti. Dan Pak pula sebelum dia masuk tadi punya dah bersiap dia. Oh. Ui, dia punya Berbaloi. dia make up berbaloi. Berbaloi datang 1000 komen. Ya. So abang sembang secinta gila babi ya. DJ Lin. Okay, dia DJ Lin. Dia lah DJ Inspirasi, Lin. DJ inspirasi. Lan. Dia DJ Lan. Okay, so yes, thank you so much and then we'll see you next week. Bye. Bye-bye. Kalau ada next week. Bye.